Anda sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai. Dan kepada anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai, pastikan anda menekan butang subscribe agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal diupload daripada masa ke masa. Untuk siri cerita seram Khamis malam Jumaat kali ini, Syafa akan kongsikan kepada anda beberapa kisah seram. Antaranya kisah pengawal keselamatan dan juga warden penjara. Untuk kisah yang pertama ini, Syafa akan kongsikan tentang kisah jelmaan pengawal keselamatan. Dania terpaksa menyiapkan tugasannya pada hujung minggu dan dia bersama jurugambar dia pergi ke pejabat, dan apabila sampai di pejabat, Dania pergi ke bilik pengawal untuk mengambil kunci pejabat, dan pengawal yang bertugas memberitahu kepada Dania bahawa elektrik sekejap ada dan sekejap tak ada, dan dia mengarahkan Dania untuk segera naik ke pejabat Dania yang terletak tingkat 10, takut bekalan elektrik tak ada, dan Dania terpaksa menaiki tangga naik ke pejabat. Jadi apabila sampai, Dania ni pun berehat sebentar, dan sementara dia menunggu jurugambar dia ni memindah masuk fail ke dalam komputer, Dania ni pun tertidur. Jadi apabila dah jurugambar dia selesai buat tugasan, jurugambar dia memberitahu kepada Dania yang dia nak balik ke rumah, dan Dania pun cakap tak apalah, dia akan teruskan tugasan dia, sebab dia cakap tugasan dia pun sikit saja kerana dia nak menyiapkan artikel pun tak banyak. Jadi semasa Dania ni menyiapkan artikel ataupun menaip artikel, dia rasa sunyi. Bila rasa sunyi, Dania ni pun buka YouTube dengan lagu dari YouTube. Kemudian dia terdengar suara seperti kanak-kanak berlari, ketawa. Dia macam takkan suara tu datang daripada suara YouTube dia, kerana dia buka lagu kan, bukan dia buka drama ataupun cerita apa-apa. Kemudian Dania ni berani, dia bangun, dia pusing satu tingkat 10 pejabat dia tu, tak ada sesiapa. Jadi dia duduk, dia sambung buat kerja. Dan semasa Dania tengah sambung buat kerja dan hampir selesai tugasan dia, tiba-tiba dia dengar seperti pengawal keselamatan nak kunci pejabat. Jadi dia pun menjerit, beritahu bahawa masih ada lagi orang di dalam pejabat ni. Jadi dia pun teruslah tutup komputer, kemas barang dan keluar. Apabila dia keluar daripada pejabat, ada seorang pengawal keselamatan berjalan, dia dengar bunyi orang berjalan, dan dilihat ada seorang pengawal keselamatan jalan keluar daripada satu lorong di pejabat, di tingkat pejabat dia lah. Jadi dan ini pun kunci pintu pejabat, dan dia pun sama-sama dengan pengawal keselamatan ni masuk ke dalam lift. Bila masuk dalam lift, dia cakap lah dekat pengawal keselamatan tu, kenapa saya panggil cik tadi, cik tak dengar. Dia pengawal keselamatan tu tak jawab, hanya kerutkan muka sahaja. Jadi dia pun masa turun tu, dan dia ni tengok handphone. Bila dia tengok handphone, sampai dekat tingkat 6, bila sampai kat tingkat 6, sebelum pengawal keselamatan tu keluar, pengawal keselamatan tu bagi tahu dekat dia yang 1 hari dah bekalan elektrik tak ada. Jadi Dania ni pun jawab lah, saya buat kerja tadi dekat pejabat saya ada je elektrik. Jadi lepas dia cakap macam tu, terus pengawal keselamatan ni keluar dekat tingkat 6, yang mana keadaan tingkat 6 ni gelap gelita. Jadi bila dia sampai dekat bawah, dia masuk bilik pengawal tu, dia bagi balik kunci. Bila balik kunci, pengawal yang bertugas tu memberitahulah kepada Dania. Dia macam merungut lah kan, dia cakap susah lah tak ada elektrik hari ni. Jadi dia macam terkejut lah. Dia cakap lah, kalau tak ada elektrik, macam mana aku buat kerja? Dan Dania ni pun cakap lah dalam hati dia kan, habis tu yang tadi aku turun lift tu, macam mana kalau tak ada elektrik aku turun dengan lift tadi? Masa dia tengah isi isi buku balik maklumat tu, tiba-tiba ada pengawal keselamatan lagi seorang masuk. Bila Dania tengok ke arah pengawal keselamatan tu, dia terkejut. Sebab pengawal keselamatan yang baru masuk bersama dengan 2 kopi ni, muka dia sama dengan
pengawal keselamatan yang turun dengan Dania ni daripada tingkat 10. Jadi Dania ni mulalah orang cakap buat teori cakap takkanlah daripada tingkat 6 tu dia boleh turun, macam mana dia turun dengan laju, boleh pergi beli kopi dan boleh ada dekat sini kan. Jadi macam dia macam menggelamun lah sampailah dia ditegur oleh pengawal keselamatan tu. Dia pengawal keselamatan tanya, cik kenapa ni cik? Dia tanya, dia macam tak ada apa. Selepas daripada itu, Dania ni dah tak berani dah nak pergi ke pejabat seorang-seorang pada hujung minggu kalau tak ada berteman. Untuk kisah pengawal keselamatan yang kedua ini dialami oleh Bidin, di mana Bidin ini bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah hospital daerah. Ketika itu hari Bidin bertugas tepat pukul 7 petang, ataupun orang cakap dah habis waktu melawat pada 11 petang, Bidin ini tutup pintu pagar hospital agar agar pelawat yang lain tak masuk lah sebab dah habis waktu melawat. Jadi masa Bidin ni tutup pintu pagar hospital, tiba-tiba ada seorang nenek tua datang menggoncang-goncang pintu pagar. Jadi Bidin ni pun tanyalah, nenek nak apa? Kalau nenek nak melawat orang, dah habis masa dah nek tak boleh datang hari ni, nenek kena datang esok. Jadi nenek ni pun jawab lah, nenek ni, dia cakap nenek siang nenek tak nampak, kalau malam nenek nampak. Dia cakap macam tu dekat Bidin. Jadi Bidin ni pun cakap tak apalah nek, nenek datang esok je lah. Dia cakap macam tu. Jadi nenek tua tadi terus pun berjalan. Nenek tua tadi tu pun jalan. Apabila nenek tua tu berjalan, sayup-sayup Bidin ini mendengar suara seperti perempuan ketawa. Jadi dia pun masuk ke dalam pondok pengawal, dan apabila ketua dia datang, ketua dia beritahulah kepada ketua dia tentang nenek itu tadi. Jadi ketua dia ni pun tengoklah pada CCTV, dan apabila dilihat dalam CCTV, tiada sesiapa pun yang berada di pintu pagar hospital. Dan Syafa nak kongsikan kepada anda tentang kisah pengawal keselamatan yang bertugas di sebuah bangunan angker di Indonesia. Menara Saidah ini dikenali antara bangunan yang terangker di Indonesia. Tetapi bangunan ini jika dilihat dia masih terpelihara, orang cakap masih elok. Dia tak ada macam kalau kita bangunan-bangunan tinggal yang kita tahu sinonim dah memang dah tak ada tingkap, dah tak ada pintu, semuanya telah diambil ataupun telah dicuri. Salah satu kisah seram yang Syafa masih ingat tentang Menara Saidah ini ialah kisah pengawal keselamatan yang bertugas pada 11 tengah hari, pada 11 siang, lebih kurang pukul 12 tengah hari, didatangi oleh seorang wanita berbaju merah yang meminta pengawal keselamatan menghantar dia naik ke tingkat 12 untuk berjumpa dengan sepupu dia yang bertugas di tingkat 12. Jadi pengawal keselamatan, salah seorang daripada pengawal keselamatan yang bertugas ni pun menaiki lift lah bersama dengan perempuan yang memakai baju merah ini. Dan sepanjang lift tu naik, lift tu tidak berhenti di mana-mana tingkat. Tetapi apabila sampai di tingkat 12, pengawal keselamatan tu mendapati perempuan berbaju merah yang menaiki lift bersama dengan dia tadi gaib. Padahal daripada bawah sehinggalah ke tingkat 12, lift tidak berhenti di mana-mana tingkat. Dan satu lagi kisah yang menarik di Menara Saidah ni yang dialami oleh pengawal keselamatan ni ialah salah seorang pengawal keselamatan yang bertugas pada 11 malam ini mendengar bunyi di dalam basement, di dalam tempat letak kereta bawah tanah. Jadi dia pergilah untuk tengok sebab mungkin dia takut ada orang yang cuba masuk ke dalam bangunan. Jadi dalam keadaan yang gelap, kerana bangunan ni dikatakan dah tak ada bekalan elektrik telah dipotong. Jadi bila sampai, pengawal keselamatan ini berbekalkan lampu suluh. Pengawal keselamatan ini pun masuklah ke kawasan tempat letak kereta.
dan tak ada sesiapa. Dia pusing keliling dengan lampu suluh dia, tapi tiada sesiapa. Tiba-tiba ada satu tendangan hinggap kat belakang dia sehingga menyebabkan dia tersungkur. Jadi bila dia tersungkur ni, dia suluh juga keliling. Siapa yang tendang aku? Siapa yang tendang aku? Tetapi tiada sesiapa. Untuk kisah yang seterusnya ini, Syafa akan kongsikan kisah warden penjara. Syafa mencari kisah warden penjara dari Malaysia, tak jumpa. Mungkin tak ada rezeki Syafa sebenarnya. Mungkin ada tapi Syafa tak jumpa. Jadi sebab ini adalah permintaan salah seorang pendengar Seram Santai yang nak mendengarkan pengalaman warden penjara katanya. Jadi Alhamdulillah Syafa berjaya mendapatkan dua kisah warden penjara dari luar negara. Okey, kisah warden penjara yang pertama ni dialami oleh warden lelaki, pegawai warden yang pertama, warden lelaki, di mana warden ini dia baru bertugas, dia baru ditukarkan ke penjara tersebut. Jadi apabila dia bertukar dekat situ, pegawai-pegawai ataupun warden-warden yang lama dah bertugas di situ menceritakan bahawa bangunan itu berhantu. Jadi warden yang baru bertugas ni pun cakap lah, mustahil bangunan yang baru ni, bangunan yang cantik macam ni, ada hantu. Dia tak percaya. Sehinggalah satu petang tu, dia masuk shift sebelah petang, dan dia meronda mengira banduan di dalam sel penjara. Kalau kita tahu bahawa sel penjara di luar negara ni dia lain sikit, terutama di Amerika Syarikat ni sel penjara dia lain sikit daripada Malaysia. Jadi dia sampai ke satu sel tu, dia melihat pintu sel terbuka. Jadi dia pun tengok ada lelaki tengah tidur. Jadi dia tutup pintu sel tu, dia pun kunci. Dia pun pergilah ke depan, memberitahu salah seorang pegawai yang bertugas kat depan tu. Jadi pegawai yang bertugas kat depan tu pun cakap lah, tadi dia dah kira dah, cukup lah cakap, tak ada kurang pun, dan yang hujung tu kosong, tak ada orang. Jadi dia pun cakap lah, mustahil lah. Dia tak percaya, macam dia nak bertengkar lah dengan pegawai yang lagi seorang ni. Jadi mereka berdua ni, pegawai tadi ni dengan warden yang tak percaya cakap bangunan tu berhantu tu, terus pergi ke tempat ataupun ke sel yang dia nampak banduan tengah tidur tu. Dia tengok pintu terkunci, dan pegawai yang lagi seorang ni pun buka sel tu. Dan apabila buka sel tu, mendapati lelaki yang tengah tidur tu tak ada. Jadi barulah dia percaya yang mana bangunan ataupun bangunan tersebut berhantu. Jadi untuk kisah warden yang kedua ni adalah dialami oleh warden wanita. Warden wanita ni di tengah cek ataupun siapa tak pasti, dia tengah memeriksa sesuatu. Jadi bila dia memeriksa sesuatu, dia dengar macam ada banduan ni tengah panggil dia, iaitu dia panggil dia tengah panggil berkali-kali. Dia panggil. Jadi dia cakap tunggu sebentar, dia akan pergi, jawab warden wanita ni. Jadi warden wanita ni pun periksa. Jadi pada satu sel ke satu sel, mungkin tak salah siapa, sel banduan ni dia kosong, tak ada banduan ketika itu. Dia cakap semakin lama suara tu semakin kuat, dan apabila dia sampai di sel banduan yang paling hujung, tiba-tiba bulu rumah dia meremang. Dan dia mendapati tiada sesiapa. Itu antara kisah-kisah warden penjara. Dan Syafa ada juga baca satu kisah banduan. Banduan ni bukan daripada Malaysia, banduan luar negara juga. Salah satu negara Asia. Banduan ini telah dia masuk atas kesalahan dadah lah. Jadi dia cakap pengalaman dia berada di dalam penjara. Dia cakap setiap malam apabila dia terjaga daripada tidur, kalau katakanlah sel banduan tu ataupun banduan ni, tempat sel yang menempatkan banduan tu mempunyai katakanlah dalam 15 orang, termasuk diri dia. Jadi apabila dikira, ada menjadi 16 orang. Itu yang selalu kalau dijaga malam je, mesti dia akan kira jumlah
penghuni ataupun banduan yang lain yang bersama dengan dia dalam sel, tetapi akan lebih seorang. Itu yang diceritakan oleh salah seorang bekas banduan yang pernah masuk ke dalam orang cakap masuk dalam penjara. Okey. Syafa akan kongsikan kepada anda satu kisah followers yang mana kalau dulu di rancangan yang terdahulu Syafa banyak di Instagram, Syafa selalu buat Asmi di Insta story setiap minggu. Dan satu minggu tu ada seorang followers, Syafa rasa dia masih lagi bersekolah. Dia reply, dia bagi tahu bahawa dia tak boleh dengar azan. Dia tak boleh dengar azan. Bila dengar azan dia nak marah. Jadi siapa tanya dia ada pergi mana-mana tak? Dia cakap dia ada pergi. Dia pergi bercuti. Jadi Syafa dah boleh agak di mana mungkin ada sesuatu yang ikut dia, dan Syafa cakap dekat dia untuk dia pergi buat rawatan. Jadi dia pun bagi tahu ke ayah dia, mak ayah dia, dan mak ayah kepada followers perempuan ni pun pergi berubat. Jadi apabila pergi berubat, mendapati ada nenek tua ikut dia daripada lokasi dia pergi berkelah. Dan dia cakap selepas daripada itu dia mengalami demam panas 3 hari macam tu. Okey. Syafa akan kongsikan kepada anda satu lagi kisah. Kisah ni ketika Syafa zaman kanak-kanak Syafa, di mana Syafa tinggal di Berek Polis di Pulau Pinang. Okey, Berek Polis Syafa ni dekat belakang ada hutan sikit lah. Hutan nipis je, tak ada hutan tebal pun sebab ada perumahan dekat belakang tu, ada bukit ni. Di atas bukit tu ada perumahan. Siapa yang duduk dekat Pulau Pinang, dekat bahagian Gelugor tu, dia akan faham lah. Dekat sebelah belakang tu, dekat kampung Kastam tu, mereka akan tahu bagaimana kawasan dia. Jadi dekat Syafa selalunya main di kawasan yang selalu orang main, dan ada satu kawasan tu jarang main, jarang budak-budak main. Jadi Syafa dengan rakan Syafa ni pergi kat situ. Ada satu pokok saga yang mana buah dia berwarna merah. Syafa pun tak tahu, sekarang ni dah susah sangat dah nak dapat pokok saga ni. Jadi tempat tu jarang orang pergi. Tak salah Syafa masa Syafa main sembunyi-sembunyi. Jadi Syafa pergi, Syafa tak buat apa pun, Syafa cuma just pegang pokok tu je. Tapi pokok tu masih lagi kukuh, masih lagi kuat. Tetapi dia tak ada daun, hanya rangka pokok je. Jadi Syafa pun pegang je, just pegang. Dan apabila sebelah malam Syafa tidur, Syafa mimpi ada nenek tua berada dekat pokok tu macam seolah-olah marah. Mungkin dia marah kot. Nasiblah tak ada perkara-perkara yang tak diinginkan. Kan cuma sekadar mimpi je lah. Mungkin kalau kita mimpi makhluk halus ni, mungkin dia marah kot kita mengganggu rumah dia kan. Okey, setakat ini sahaja kisah seram yang Syafa kongsikan bersama dengan anda. Ada yang minta Syafa untuk ulas tentang lagu Lati. Okey, lagu Lati boleh dengar saja lagu Lati itu, tak ada masalah. Yang menjadi masalah yang kita dilaramkan ataupun diharamkan sebagai orang Islam adalah mengikut Lati Challenge. Lati Challenge yang akhirnya di akhir video itu make up seperti hantu. Dan Syafa sebenarnya ada juga tengok Lati Challenge ni, video-video Lati Challenge ni dekat YouTube. Dan apabila part hantu tu, bila part make up sebagai hantu tu keluar beberapa kali jugalah, agak terkejut jugalah Syafa. Dan ada juga Syafa bila Syafa tengok orang beberapa video YouTubers yang mengulas tentang Lati Challenge ini, ada satu komen yang menarik yang Syafa nak kongsikan dengan anda. Ialah dia cakap mungkin yang komen ini dia seorang yang TikTok, dia suka buat TikTok, mungkin ada hajat dia nak buat, orang cakap mungkin dia berniat nak buat Lati Challenge gambarnya. Dia komen dekat situ ialah, kenapa Maya Karin tu boleh make up macam hantu? Kenapa dia cakap macam tu? Jadi macam kalau sesiapa yang pernah tengok gambar pelakon, filem lakonan Maya Karin, di situ Syafa rasa Lati Challenge punya make up yang hantu tu lebih menyeramkan daripada make up Maya Karin dalam filem Pontianak Harum Sunda Malam. Kalau siapa setuju dengan Syafa ramai yang setuju dengan Syafa. Jadi
Sebab dekat Malaysia kita ada lembaga filem di mana lembaga filem dia akan tapis dulu filem seram ni. Di mana kalau katakanlah dalam filem seram hantu di make up macam Lati Challenge tu, memang dah tak lepas dah Syafa rasa, sebab dia terlampau seram Sebab ada juga yang komen macam tu. Jadi macam bila ada pendakwa menyatakan bahawa Lati Challenge tu haram dilakukan, kita tak perlu mempersoalkan lagi dah. Jadi janganlah persoal kenapa Maya Karin tu make up macam hantu tu boleh. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Maya Karin tu make up dalam Pontianak Arus Sudah Malam pun taklah seram sangat kan. Masih lagi menampakkan kecantikan Maya Karin tu. Tak adalah terlampau seram sampai mata jadi mata warna putih. Sebab Syafa macam mana, kenapa Syafa hairan kenapa di akhir video Lati Challenge tu perlu jadi hantu, kenapa tak jadi lain. Ada juga cakap Lati Challenge ni untuk menunjukkan skill make up. Sebenarnya skill make up ni tak perlulah buat challenge, buat video biasa pun dah boleh. Okey. Jadi sebab ada juga yang tanya Syafa, boleh tak dengar lagu Lati ni? Dengar je, sebab lagu tu tentang wanita yang berada dalam hubungan cinta yang toksik. Tak ada masalah, dia tak ada kaitan pun langsung dengan alam-alam mistik ni. Bila dah kebetulan Syafa sebut tentang alam mistik dan juga lagu Jawa ni, Syafa nak kongsikan tentang lagu Lingsir Wangi. Lagu Lingsir Wangi yang sering dikatakan tentang dikaitkan dengan alam gaib ni, cakap memuja panggil pontianak ni. Sebenarnya lagu ini pada asalnya dicipta oleh seorang yang dikenali sebagai, Syafa lupa dah nama dia. Dia Islamik tau. Dia tugas orang yang mencipta lagu Lingsir Wangi ni adalah menyebarkan Islam, dan dia sendiri menyanyikan lagu Lingsir Wangi ni selepas dia solat malam. Okey, menurut orang Indonesia Lingsir Wangi ini telah diubah kepada 3 versi. Yang mana kalau versi pertama tu memang khas untuk Islamik, yang 2 versi tu lah dua versi yang berikutnya ni lah yang dikatakan sebagai yang telah diubah. Dia punya kata-kata lirik tu telah diubah untuk dimasukkan dengan mentera memanggil pontianak. Itu sebenarnya kalau kena orang cakap Lingsir Wangi ni ada 3 memanggil hantu. Tak, sebenarnya kalau Lingsir Wangi yang asli dia bukan untuk panggil hantu, tetapi kalau yang memanggil pontianak ni adalah Lingsir Wangi yang telah diubah liriknya. Termasuklah lagu Nina Bobo. Nina Bobo ni pun ada juga tanya kepada Syafa. Yang dia tanya kepada Syafa, lagu Nina Bobo ni berhantu ke? Lagu Nina Bobo ni kisah dia ialah seorang kanak-kanak dia tak boleh tidur, dan mak dia seorang orang Indonesia dan bapak dia orang Belanda, orang putih lah, orang Mak Saleh, di mana mereka ni dikurniakan dengan seorang puteri bernama Helena. Helena ni pada sebelah malam dia tak boleh tidur, jadi mak dia pun menyanyikan lagu dia, lirik lagu Nina Bobo ni lah. Mak dia buat lagu, bapak dia buat lirik. Jadi setiap malam Nina ni dia mengalami tak boleh tidur, jadi bila mak dia menyanyi lagu Nina Bobo ni, dia boleh tidur. Jadi satu hari pada usia dia lebih kurang 6 tahun, dia telah jatuh sakit dan dia telah pun meninggal dunia. Jadi selepas dia meninggal dunia, mak dia ni masih lagi terdengar seolah-olah macam Nina ni meminta dia untuk menyanyikan lagu Nina Bobo. Jadi mak dia pun menyanyilah setiap malam. Sehinggalah mak dia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan perkara yang sama dialami oleh bapa Nina ni sendiri. Bapa Nina ni juga mengalami perkara yang sama. Selepas mak dia meninggal, bapa dia pun mendengar seperti Nina ini meminta untuk menyanyikan lagu Nina Bobo kepada dia, sehingga bapa dia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan dikatakan jika ada ibu bapa yang menyanyikan lagu Nina Bobo ni kepada anak mereka, dikatakan jemaah Nina ni akan bermain-main dengan anak mereka, anak yang menyanyikan lagu ni, sehinggalah bayi tu tertidur ataupun kanak-kanak itu tertidur. Jadi sejauh mana kebenarannya, Allahu'alam, hanya Allah saja yang tahu.
Okey, cukup sahaja kisah seram dalam siri cerita seram Khamis Malam Jumaat kali ini. Jika ada kekurangan, Syafa minta ampun dan maaf. Sungguhnya yang buruk tu datang daripada Syafa dan yang baik tu datang daripada Allah. Syafa sentiasa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada kejahatan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan Allah mengurniakan anda rezeki yang melimpah ruah. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri cerita seram yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.